Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar-pendengar. Dengarkah suara saya? Kalau dengar boleh. Okay. Alright, okay. Kita tunggu seorang lagi speaker. Okay. And then kita akan terus mulalah. Sana mana? Sana cuba test sound check. Lepas tu Fadil boleh ni. Hello, testing. 1, 2, 3. Dengar ke? Okay, saya dengar. Jelas. Kat sana? Kat sana masih status listener. Dia nak kena request kot. Saya dah invite dia tapi dia tak pasti. Kalau Hasanah guna wifi, minta tukar kepada mobile data boleh tak? Sebab saya rasa wifi ada problem malam. Oh, dia keluar pula. Hello. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam Kak Asana. Thank you. Alright. Okay, dah boleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke space Twitter kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan poligami, mana silapnya. Seperti mana yang telah diwawarkan, kita ada 3 orang panel, termasuk saya lah moderator lah untuk hari ini, Nabila, bersama 3 orang rakan bijaksana saya yang tidak asing lagi di dunia Twitter kita, iaitu saudara Syarafi, saudara Fadil dan juga saudari Hasanah lah, yang mana kita akan membincangkan isu poligami daripada segi technicality-nya, tentang peruntukannya, tentang undang-undangnya, supaya kita semua sedia maklum keindahan poligami ini daripada segi undang-undangnya bagaimana. Dan kita nak tanamkan pemahaman kepada rakan-rakan yang mendengar pada malam ini tentang poligami ini. Apakah tujuan poligami ni sebenarnya? Macam itulah lebih kurang untuk kita bagi maklumat lah, pendedahan awal kepada pendengar-pendengar. Okey, baik. Kita akan berbincang kepada
segi hukum dulu. Okey, sebelum kita masuk untuk tanya soalan kepada panel kita, seperti mana kita tahu dalam surah An-Nisa, okey, Allah mengatakan tentang poligami itu sendiri. Dan kita tengok hukum asal poligami adalah harus. Okey, dan merujuk kepada kitab Fiqh Al-Manhaji, okey, ada beberapa keadaan yang menjadikan poligami itu sunat, okey, yang menjadikan poligami itu makruh dan juga menjadikan poligami itu adalah haram mengikut kepada beberapa keadaan. Jadi dekat sini nak katanya, okey, poligami ini sudah ada hukum yang termaktub. Jadi bagaimana kita nak bagaimana pada malam ini kita akan cerita tentang orang kata pendetilan di Mahkamah Syariah tentang isu poligami dan juga pengesahan poligami di Mahkamah Syariah. Kita mulakan dengan saudara Syarafi yang akan membincangkan kepada kita mengenai tanggungjawab, okey, suami sebelum dia berhasrat untuk menikah lagi satu ataupun untuk berpoligami. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua listener dan juga para speaker yang ada, termasuk moderator kita Cik Nabila. Memang daripada session yang pertama hari tu sampai sekarang dikira moderator tetap kita lah. Dia semangat nak jadi moderator kan. Okay, alright. Berkenaan dengan topik kita malam ini, tajuknya adalah poligami, mana silapnya. Okay, sebenarnya kalau kita nak cerita berkenaan dengan di mana silapnya, kalau kita mencari silap, memang kita akan jumpalah. Okay, tapi dalam konteks perbincangan malam ini, kita bukanlah nak sentuh tentang hukum syarak secara detail. Sebab itu bukan orang kata kepakaran kami speaker-speaker. Kami lebih kepada isu perundangan, isu kata technical isunya, macam mana, bagaimana dan mengapa. Cuma di pihak saya, kita akan kongsikan dari sudut tanggungjawab seorang suami terlebih dahulu sebelum kita nak memasang ataupun berkeinginan untuk menambah cawangan. Orang kata istilah sekarang ni menambah cawangan lah. Okay? Ataupun orang kata bina rumah satu lagi. Macam-macam istilah lah kalau kita tengok sekarang ni. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa kita dengar, benda ni biasa, tanggungjawab sebagai seorang suami biasa. Bagi yang berkahwin, dia tahu benda ni. Bagi yang belum berkahwin, mungkin ini adalah pengetahuan yang baru untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah. Semua orang boleh dengar dan semua orang boleh ambil iktibar. Apa yang baik, apa yang elok daripada perkongsian kita malam ini, ambil dan semak dalam fikiran kita dan kita punya ni lah. Alright, perlu juga diketahui pendapat yang speaker-speaker nyatakan ataupun kongsikan malam ini adalah bersifat peribadi dan tidak mewakili mana-mana pihak, dan ini adalah pendapat kami sebagai pengamal undang-undang. Baik, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata kita ni menjadi seorang suami, dari sudut tanggungjawab yang utamanya adalah kita sebagai suami, kita mesti menyediakan orang kata satu tempat tinggal, okay? Tempat tinggal yang selesa untuk isteri dan anak kita tinggal lah. Okay? Tempat tinggal ni sebenarnya tak perlu kata terlampau mewah sangat dan taklah terlalu orang kata daif sangat. Tidak, dia sedang-sedang ikut kepada kemampuan kita. Macam mana yang dinyatakan dalam surah At-Talaq ayat 7. Okay, dia kata orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan dia. Maksudnya kemampuan ni tidak dijelaskan secara detail dalam surah ni. Cuma kita melihat kepada keadaan semasa. Okay, dalam tempoh sekarang ni, dalam tempoh orang kata COVID-19 ni, banyak orang terkesan. Jadi kita tengoklah kepada kemampuan diri kita. Setakat mana kita mampu menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak kita. Okay, janganlah terlampau kata sempit sangat, janganlah terlampau lusuh sangat, buruk sangat, jangan. Dia yang penting selesa dan kita pun selesa nak tinggal lah. Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, selepas kita dah menjalankan tanggungjawab menyediakan tempat tinggal, okay, untuk isteri dan anak kita duduk, okay, yang keduanya perkara yang paling asas adalah kita mesti sediakan makan dan minum. Okay, dah ada tempat tinggal, mesti dah ada untuk makan dan minum. Okay, makan dan minum ni tuan-tuan, okay, dia bukanlah, mungkin biasa tuan-tuan dengar, orang kata apa yang suami makan itulah isteri akan makan. Okay, cuma
orang kata yelah kadang-kadang isteri pun dia ada juga selera dia, okay? Ada masanya nak juga makan burger, makan hotdog. So suami tak makan dia tu. So kita sebagai suami, kita kenalah sediakan. Okay, itu adalah salah satu daripada tanggungjawab kita yang kita perlu orang kata sediakan sebagai suami. Yang mana kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 pun dah bagi tahu, dan kewajipan ayah ni memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Okay, maksudnya bila kita ada kemampuan, kemampuan kita, contoh tadi kita dah sediakan tempat tinggal yang selesa, yang bagus, yang elok untuk anak dan isteri kita, so makan minum pun begitu. Janganlah kita terlampau berkira. Contoh saya sendiri, saya bak makan insyaAllah lah, dengan anak isteri saya tak berkira sangat. Maknanya apa yang diorang request saya akan cuba penuhilah kalau kata kita berkemampuan. Dan permintaan tu pun reasonable dan wajar lah. Cuma dalam tempoh PKP ni kami orang kata ambil pendekatan untuk cuba berjimat, sebab kita pun tak tahu sampai bila PKP ni akan berterusan. Jadi kita tak boleh nak terlampau mengikut sangat hawa nafsu kita. Cukup sekadar orang kata kalau kita boleh melepas ataupun kita menyempurnakan hajat kita, keperluan kita untuk teruskan kehidupan. So itu dah memadai. So maknanya benda ni kena bincang dengan pasangan kita lah. Maksudnya sebagai seorang suami kena jalankan tanggungjawab yang sewajarnya seperti mana saya sebut tadi lah. Yang pertama, kita dah sediakan tempat tinggal. Yang kedua, kita dah orang kata menyediakan makan dan minum. Baik. Yang ketiga, kalau ikutkan tanggungjawab sebagai seorang suami ni, kita kena sediakan pakaian untuk isteri dan anak-anak. Pakaian dan perhiasan lah. Sebab yelah, dah ada tempat tinggal, dah ada makan minum, mesti dah ada pakaian. Kalau tak ada, macam mana kita nak berhias dan sebagainya, nak keluar pergi kerja dan sebagainya. So dekat sinilah orang kata kita sebagai suami kenalah sediakan kepada isteri kita. So yang saya terangkan ni, kena faham, saya terangkan daripada awal sampai yang sekarang ni. Nanti speaker yang lain akan olah daripada apa point yang saya keluarkan ni untuk mereka bagi tahu realiti sebenarnya bila berpoligami ni cukup ataupun tidak sebenarnya. Itu nanti tuan-tuan akan dengar yang penjelasan daripada Tuan Fadil dan juga Puan Hasanah. Saya ni orang kata nak bagi panas dulu gelanggang. Maksudnya kita nak keluarkan dulu point-point macam mana sebenarnya bila nak poligami, apa yang perlu ada, apa yang perlu tak ada, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. So yang ketiga saya kata tadi, perlu sediakan pakaian. Pakaian ni tuan-tuan, kalau ikut pada perbahasan daripada ulama fiqh kita, dia bagi tahu paling-paling tidak pun kalau kata suami tu tak mampu sangat, kita kena sediakan persalinan pakaian untuk isteri kita, sekurang-kurangnya 2 persalinan setahun. 2 persalinan setahun ni tuan-tuan, kita kena tengok kepada berapa nilaian ataupun berapa amount semasa. Contoh 2020, harga 2 persalinan pakaian ni lebih kurang RM200. So itulah paling-paling minimum. Janganlah kita letakkan itu sebagai benchmark. Lepas ni Tuan Pegom kata 2 persalinan pakaian je setahun, so aku beli 2 je lah setahun. Jangan. Itu maknanya paling-paling untuk melepaskan tanggungjawab utama. Maksudnya kita nak melepaskan kita punya tanggungjawab hakiki. Itu dalam keadaan mereka yang bukanlah orang kata ada hasrat nak poligami, tapi itu dah sampai tahap dia dah tak ada kemampuan sangat nak menyediakan pakaian pada anak isteri. Itulah dia punya sandaran dia. So jangan kita kurang daripada tu. Kemudian selain daripada tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok dia punya pensyariatan dia lah dari sudut penyediaan atau perlu menyediakan pakaian surah Al-Baqarah tadilah, mengikut kemampuan kita. Selain daripada tu tuan-tuan, sebagai seorang suami, bila
kesihatan. Okey, masalah kesihatan. Jadi dalam kita punya tanggungjawab kita sebagai seorang suami, kita juga mesti menyediakan orang kata perubatan ataupun untuk menjamin kesihatan keluarga kita berada di tahap yang baik. Okay? Sebab kita kalau boleh janganlah kita mengabaikan tanggungjawab kita, sebab kita pun tak jangka bila sakit tu akan datang, bila musibah tu akan orang kata yalah, kita tak tahu kan, Akan ujian timpa lah ya, kiranya betul, kan. akan menimpa kita, betul. Hmm. Baik, satu lagi tuan-tuan, kalau kata kita mempunyai kemampuan yang melebihi daripada kebiasaan. Ni cerita ni, kalau kita ni kata part of CEO Megah Holdings Sdn Bhd lah. Okey, dia punya gaji dia puluh-puluh ribu sebulan. Okey, ada sampai satu tahap kita perlu menyediakan pembantu rumah untuk isteri kita. Itu cara yang betul untuk kita menzahirkan tanggungjawab kita sebagai seorang suami yang bertanggungjawab. Maksudnya bukan sekadar tak apa, aku dah melepaskan tanggungjawab utama, so lepas daripada ni aku bolehlah poligami. Sabar dulu. Yang itu nanti panel kita yang seterusnya dia akan ulas dari sudut technical issue ni. Sekarang ni saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham dulu asas kepada kita punya tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Sebab jadi suami ni berat tuan-tuan, bukannya jadi isteri je. Dan suami pun berat. Maksudnya kita punya sama-sama tanggungjawab yang berat, tapi lebih berat lagi pada suami lah untuk memimpin sebuah keluarga. Allahuakbar. Okey, terima kasih kepada Syarafi. Okey, menceritakan kepada kita tentang tanggungjawab suami. So at least kita semua dah dapat gambaran, okey, sebelum seseorang itu hendak melakukan ataupun nak membuat permohonan di Mahkamah Syariah, permohonan poligami ataupun berpoligami secara sindiket. Okey, berpoligami secara bukan peraturan, kita kena ingat tentang tanggungjawab kita lah, seperti mana yang telah disebutkan tadi. Antaranya adalah tempat tinggal yang selesa, makan minum, pakaian, okey, sekiranya perlu, juga kepada pembantu rumah. Okey, baik, seterusnya kita akan refer kepada saudara Fadil berkaitan dengan permohonan poligami di Mahkamah Syariah ni. Okey. Jadi di Mahkamah Syariah, okay, untuk tuan-tuan dan perempuan, kita ada dua kod kes yang berbeza lah. Maksudnya untuk kes permohonan poligami ada kod kes berbeza, dan juga permohonan pengesahan nikah poligami juga berbeza. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Fadil, kenapa ada pengasingan antara pengesahan nikah poligami dan juga permohonan poligami di Mahkamah Syariah? Okey, silakan. Terima kasih. Dia dekat dalam Mahkamah Syariah ni, untuk peruntukan berkenaan dengan pengesahan nikah poligami, dia tak ada peruntukan yang spesifik. Yang ada cuma peruntukan umum, iaitu pengesahan nikah. So, kalau kita nak bicara berkenaan dengan poligami, kita akan bincang berkenaan dengan satu, permohonan untuk berpoligami. Yang kedua, mereka yang berpoligami tanpa kebenaran mahkamah lalu hadir ke mahkamah untuk buat pengesahan nikah. So, dua perkara itulah yang akan kita bincang nanti. Cumanya, sebelum ni pernah ada pihak-pihak yang bangkitkan, dia minta ataupun dia bagi cadangan, kenapa kita tak abolish je peruntukan berkenaan dengan pengesahan nikah poligami ni. So, kat sinilah untuk menjawab soalan tu, di samping saya menerangkan juga bahawa daripada awal lagi tak ada pun peruntukan khusus berkenaan dengan pengesahan nikah poligami. Yang ada cuma pengesahan nikah. Hanya sahaja apabila sesuatu pendaftaran pengesahan nikah itu dibuat di mahkamah, mahkamah ataupun JKSM sendiri ambil inisiatif untuk mengasingkan court case ataupun prosedur dari sudut perbicaraan dan juga siasatan. Yang mana kalau pengesahan nikah, dia ada court case dia, kita panggil 010. Tapi kalau pengesahan nikah itu faktanya merujuk kepada perkahwinan kedua dan seterusnya, maka dia akan jadi pengesahan nikah poligami, iaitu di bawah court case 012. So, tujuan pengasingan ni dibuat, pertamanya supaya di hujung tahun nanti, biasanya JKSM akan keluarkan statistik
berkenaan dengan jumlah pendaftaran pengesahan nikah yang melibatkan pernikahan biasa dan juga poligami. Dan yang kedua, antara tujuan pengasingan tu dibuat juga melibatkan bidang kuasa mahkamah. Yang mana untuk kes pengesahan nikah biasa, bidang kuasanya majoriti negeri akan letak di bawah mahkamah rendah. Manakala kalau melibatkan pengesahan nikah poligami ataupun pengesahan nikah, iaitu faktanya perkahwinan yang melebihi seorang dan seterusnya, dia akan didengar di mahkamah tinggi. So sebab tu wujudnya pengasingan ni lah. Baik, saya sentuh kepada permohonan poligami ni. Saja nak ceritalah antara realitinya. Kebanyakan permohonan poligami ni, kalau kita tengok pada statistik rasmi yang dikeluarkan oleh JKSM, banyak je yang lulus dan banyak juga yang tak lulus. So kita nak bincang berkenaan dengan yang lulus ni. Yang tak lulus ni alhamdulillah lah. Mungkinlah memang dia orangnya tak layak dan tak selayaknya diberikan kebenaran untuk berpoligami. Tapi kita bincang bagaimana ada yang lulus ni. So suka untuk saya terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan dan juga pendengar, konsep permohonan poligami ni, si suami akan buat suatu tuntutan ataupun di setengah negeri kita panggil permohonan. Dia akan submit di mahkamah dan dia sebagai orang yang mendaftar akan dipanggil sebagai pemohon ataupun plaintiff, manakala isteri sedia ada, iaitu isteri pertama. Kalau ada seorang isteri saja, tapi kalau ada dua orang isteri pertama dan isteri kedua, so isteri sedia ada ini akan dipanggil sebagai defendant ataupun responden. As if dalam bahasa mudahnya, si suami akan berlawan dengan isteri sedia ada di dalam mahkamah. Cuma bukanlah berlawan bertumbuk. Dia konsepnya bila ada permohonan, mereka yang dituntut ini perlu nyatakan pendirian, bersetuju atau tak bersetuju. Dan kebanyakan poligami yang lulus adalah apabila permohonan yang difailkan di mahkamah ini, isteri sedia ada bersetuju. Dekat sinilah realiti yang saya nak cerita, bahawa kadang-kadang persetujuan isteri pertama itu sendiri pada hakikatnya boleh jadi persetujuan secara paksaan. Tak semestinya persetujuan tu persetujuan yang dia betul-betul setuju. Sebab pernah jadi pada saya sendiri, apabila persetujuan tu telah diberi, mahkamah telah putuskan dan beri kebenaran untuk poligami, end up si isteri akan cari saya balik dan mengadu. Sebenarnya dia tak bersetuju, sebenarnya dia rasa kesian sebab tak nak bergaduh, sebab tu dia bersetuju. Walhal si isteri sepatutnya dia kena faham apabila dia dipanggil di mahkamah untuk menyatakan pendirian dia berkenaan dengan tuntutan suami, dia kena bagi tahu mahkamah kalau dia rasa suami dia memang takkan berlaku adil apabila berpoligami, maka dia kena nyatakan pendirian dia. Tapi yang berlaku sekarang ni sebaliknya. Sebab kebanyakannya isteri-isteri yang bila dah naik ke mahkamah, mereka bersetuju. So kesan dia apa? Kesan dia kadang-kadang tak sampai setahun, kadang-kadang mungkin boleh pergi jauh lebih sikit, 2 tahun ke 3 tahun, dan ada yang tak sampai 5 bulan pun. Kat situlah nanti kesan dia, si isteri yang terkesan dengan permohonan poligami, dia akan filekan cerai di mahkamah. Yang itu pasti, memang benda tu berlaku. Hatta dalam statistik yang dikeluarkan oleh JKSM sendiri ada menyatakan lebih kurang dalam 10 ke 20% antara punca perceraian adalah disebabkan oleh poligami. So kat sinilah perlu nak diterangkan pada masyarakat. Kalau rasa suami tu tak boleh nak berlaku adil, janganlah kita daripada awal lagi bersetuju atas faktor kesian, atas faktor kita rasakan bahawa suami tu mungkin nanti akan berubah. Suami ni nak berubah, dia bukan berubah terus. Dia takkan berubah lepas berkahwin. Tak. Dia nak berubah ni wallahu alam. Saya sendiri pun tak ada kayu ukur. Tapi pasangan tu sendiri boleh tahu suami dia ni ataupun pasangan dia ni boleh berubah ke tak boleh berubah. Itu yang pertamalah. So kalau nak diceritakan berkenaan dengan permohonan poligami, memang banyak. Dan yang lulus pun banyak. Tapi antara kekesalan yang berlaku adalah kebanyakan yang lulus adalah disebabkan persetujuan daripada isteri sedia ada.
bukannya melalui perbicaraan. Saya berani cakap lah daripada 10 kes yang difailkan di mahkamah, maksud saya daripada 10 kes yang lulus yang difailkan di mahkamah, mungkin satu kes je kot yang melalui perbicaraan penuh. Maksudnya isteri pertama ni dia akan lawan. Maksudnya isteri pertama ni dia akan, hello, dengar tak? Dengar. Dengar saya sambung mana tadi. Daripada 10 kes poligami yang diluluskan di mahkamah, saya berani cakap ada hanya satu atau dua kes sahaja yang melalui perbicaraan penuh. Maknanya isteri tak setuju, kemudian melalui fasa bicara. Yang lain semuanya isteri bersetuju. Cuma mahkamah ni kita berpegang kepada kaedah nahkum bizawahir. Kita menghukumi ataupun memberikan sesuatu keputusan atas apa yang zahir dinyatakan di hadapan hakim. Jadi kalau kata tiba-tiba suami failkan, kemudian hakim tanya isteri, okey puan, setuju ke tidak dengan permohonan suami ni, tiba-tiba si isteri tu setuju, bukanlah kerja hakim pula lepas tu nak kena mendatangkan keraguan pula kepada permohonan tu, sebab bukan itu tugas dia. Sebab tugas dia adalah menghakimi apa yang telah dinyatakan di hadapan. So kalau telah ada persetujuan, hakim menghakimi terhadap persetujuan itulah, unless permohonan tu permohonan yang mengarut. Saya bagi contoh, pernah ada dulu permohonan poligami, si suami ni kerja sebagai pemandu teksi, gaji yang dinyatakan dalam kertas adalah 1,500. Yang itu wajarlah untuk hakim bertanya. Tapi bukanlah mendatangkan keraguan. Hakim akan bertanya. Sebab saya ingat lagi, bos saya pernah tanya pada pemandu teksi ni, encik pasti ke nak berpoligami? Gaji 1,500 ni. Perkahwinan pertama saja anak dah 5 orang. So, betul ke nak poligami? Tapi lelaki kalau dah file kan mestilah dia kata setuju. Cuma yang jadi masalahnya bila hakim tanya pada isteri pertama, puan, betul ke setuju nak berpoligami? Gaji 1,500 ni, nafkah bagi berapa je? Tak cukup. Tapi setuju. So, takkan hakim pula nak bantah permohonan tu. Sebab hakim tugas dia adalah menghakimi apa yang dinyatakan di hadapan dia. Dan melainkan kalau tak setuju, kemudian lalu bicara, adalah possibility untuk hakim tolak kes tu. Tapi kebanyakan kes poligami yang diluluskan di mahkamah ini adalah hasil persetujuan daripada pihak-pihak, iaitu isteri sedia ada sendiri. Baik, itu sajalah sebelum saya sambung kemudian. So basically, okay, kalau kita ikutkanlah kepada pandangan orang awam, mereka mengatakan suami ni nak kahwin lain kena dapatkan persetujuan ataupun kena dapatkan tanda tangan si isteri pertama ni. Betul tak? So sebenarnya kalau ikutkan, bila si isteri pertama mendapat saman ataupun permohonan daripada mahkamah berkenaan dengan tuntutan si suami, adalah lebih baik untuk dia datang. Okay, untuk dia bagi statement, bagi keterangan pada mahkamah tentang kemampuan suami dia ni wajar ataupun patut untuk dia berpoligami. Okay. Betul. Betul cuma, kan? So saya tambah sikit. Okay. Zaman sekarang kalau tak silap bermula tahun 2015 kot, 15 dan ke atas, hakim syar'i dah mula ambil pendekatan untuk dengar daripada mulut isteri sendiri bahawa dia punya pendirian sama ada setuju atau tak setuju. Dulu untuk kes permohonan poligami ni ada juga yang terlepas apabila permohonan tu dibuat, kemudian isteri pertama terima dokumen tapi tak hadir ke mahkamah. So bila tak hadir ke mahkamah, mahkamah akan hantar satu notis tangguhan ataupun notis amaran yang mengkehendaki isteri sedia ada ini untuk hadir ke mahkamah. Tapi bila isteri sedia ada ini memilih untuk mementingkan emosi dan memilih jalan untuk tidak hadir ke mahkamah, kat sinilah nanti mahkamah dia ada satu ruang untuk meneruskan kes perbicaraan sebelah pihak. Maknanya mahkamah akan siasat suami sahaja tanpa siasat isteri. Kita ada peruntukan di bawah Seksyen 121 Tata Cara Mal dan juga enactment negeri masing-masing. So dekat situlah perundangan ada memberikan ruang. Dan kat sinilah, kat ruang-ruang inilah yang dahulunya orang mungkin ambil kesempatan. So berlakulah penipuan, kata
Dokumen dah serah, siap ada tanda tangan, padahal tanda tangan tu bukan tanda tangan isteri. So tapi yang bagusnya kalau tak silap bermula tahun 2015 ataupun 16 dan ke atas, hakim syar'i dah lebih tegas yang mana kes permohonan poligami takkan dibenarkan untuk lulus kecuali atas persetujuan isteri sedia ada sahaja. Itu realiti yang berlaku sekarang. Okey. So dah bolehlah kiranya. So mana-mana yang dengar ni maksudnya bukan lagi lah perlukan kepada orang kata isteri kena perlukan kepada tanda tangan isteri dan sebagainya seperti dalam drama kan. Okey. So suka untuk saya ingatkan sekiranya anda ada soalan, okey, boleh refer kepada Syarafi punya tweet lah untuk anda tanyakan dan kita akan jawab sebentar lagi. Okey, dan saya akan jemput speaker kita yang ketiga, okey, untuk menceritakan sendiri, okey, menceritakan kepada anda tentang pengalaman beliau menghandle ataupun menguruskan kes-kes poligami di Mahkamah Syariah. Oleh itu saya jemputlah Puan Hasanah. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu dengar ke suara saya? Clear. Clear dengar. Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada para speaker dan juga para pendengar pada malam ini. Kita sekarang share tentang info, tentang ilmu, tentang poligami ni. Mana silapnya? Saya percaya Tuan Fadil dah bincang perbezaan antara pengesahan nikah poligami dan juga permohonan poligami. So sekarang ni saya just nak share dengan para listener tentang kes-kes yang pernah handle ataupun pernah dijadi rujukan lah. Kebanyakan orang ataupun yang ramai yang tanya saya. Ada yang tanya, memang kes kat mahkamah kalau ada orang yang mohon akan memang mahkamah akan teruskan luluskan kerja, ataupun pejabat agama memang tukang daftar kes nikah poligami je ke tanpa ada persetujuan daripada isteri. So sebenarnya kes-kes permohonan poligami ini saya refer kepada kes-kes permohonan poligami ya, bukan pengesahan pernikahan, adalah satu kes yang rumit bagi pihak suami untuk membuktikan kepada mahkamah yang dia mampu, sebab dia suami tu dia mampu ataupun tidak dari segi kewangan. Dan isteri pertama memang setuju. Bakal isteri berapa, nafkah anak berapa, dan juga giliran bermalam mereka. Dan lepas tu ada lagi harta sepencarian. Bagaimana pembahagian mereka. Dan ini isteri pertama setuju. Kenapa? Sebab dan juga yang bakal isteri secara adil. Di situ mahkamah berpuas hati dan mahkamah pun meluluskan. Tetapi ada lagi satu kes yang mana mahkamah melihat si suami nak berpoligami walaupun isteri telah melahirkan 6 orang anak dan pada ketika permohonan dibuat, isteri tengah mengandung. Okey, para listener,
sebenarnya dalam Seksyen 23 tu, dia ada patut ataupun perlu untuk memohon poligami. Kalau diperhatikan, patut ni refer kepada diri isteri tersebut. Sama ada isteri tu mandul, tidak berkemampuan untuk melahirkan anak, ataupun isteri tersebut tidak taat kepada suami. Justru itu suami boleh untuk mohon poligami. Dan bila mahkamah juga akan melihat pada keperluan, iaitu penilaian ke atas diri suami tersebut dari segi kemampuan tersebut. Kemampuan ni dari sudut nafkah lah. Ada orang tanya kepada saya, patut dan perlu ni tak ada pun dalam nas. Kenapa perlu menyusahkan suami untuk memohon di mahkamah? Nampak gayanya orang ni tidak memahami. Patut dan perlu di dalam Seksyen 23 bukan niat untuk yang kedua tadi. Maaf ya. Isteri yang kes kedua. Betul. Tak lagi ramai pergi sana. Border buka semua pergi sana. Silakan Najwa. So saya tak sebutlah apa 4 wilayah yang dibenarkan tu. Pandai-pandailah nanti. So itu antaranya yang tapi berjaya tak nak bendung, still jumlah pendaftaran pengesahan nikah tu masih tinggi. So kalau tanya saya ada usaha ke tidak? Ada. Usaha tu ada. Cuma kalau tanya saya adakah kayu ukur usaha itu memadai? Wallahu alam. Sebab pada saya perbincangan dengan Pejabat Agama Islam Songkla tu antara usaha yang saya rasa dah cukup besar. Sebab kita minta bantuan daripada pejabat agama sana untuk kawal selia. Tapi hakikatnya still tak boleh nak kawal juga sebab inilah masalahnya suami-suami yang nak sangat berkahwin ni. Dia akan cari jalan juga macam mana nak berkahwin di sana, kemudian balik Malaysia buat pengesahan nikah. So antara yang kita boleh bincang di kesimpulan akhir nanti, saja saya bagi kesimpulan awal, mungkin antara penambahbaikan yang boleh dibuat, kita kena buat penambahbaikan macam mana nak bendung mereka-mereka ini daripada bernikah di luar negara. So itu sajalah buat masa ni. Saya setujulah, sebabnya kita tahu dan juga kita ambil cakna lah. Kiranya di mahkamah syariah ada 2 permohonan poligami. Sekiranya si suami ni dia tak nak melalui mahkamah syariah yang mana akan orang kata mahkamah akan lihatlah tentang kemampuan dia dan sebagainya, maka dia akan mengambil jalan mudah. Dia akan pergi ke wilayah-wilayah ni lah untuk bernikah dan akhirnya datang ke Malaysia buat pengesahan nikah poligami. Nabilah, Okey. nak mohon Ya, saya untuk mencelah sikit, nak buat tambah sikit. Boleh. Apa yang diterangkan oleh Tuan Fadil. Okey. Ada yang tanya berkenaan dengan boleh tak kita ambil tindakan terhadap ejen-ejen yang buat nikah syarikat ni kan? Ya betul. Dalam peruntukan undang-undang dalam kesalahan jenayah syar'i memang ada. Cuma dari segi pelaksanaan tu, macam tu. Dari segi orang yang melaporkan membuat aduan ke pejabat agama pun, bagi pendapat saya pun agak berkurang. Sebab ramai orang tanya, tak ada tindakan ke orang pasangan yang bernikah secara sindiket semua ni? Ada dari segi peruntukan undang-undang. Mana-mana yang bernikah tanpa kebenaran boleh dikenakan tidak melebihi 1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Manakala untuk tindakan ejen ni, ejen-ejen yang bawa pasangan-pasangan pergi ke Siam lah, terutama yang paling senang pergi ke Siam kan. Mereka pun boleh dikenakan juga tidak melebihi denda tidak melebihi RM1,000 ataupun 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali.
Tapi peruntukan undang-undang ada. Cuma pelaksanaan Okay. tu agak kurang sedikit. Tu satu part. Lepas tu denda punya main sikit. Semua orang mampu dah bayar RM1,000 tu. Ya, Lepas tu betul. bila mohon Okay. kurangkan, baru dia cakap, saya tidak mampu Yang Arif. Saya ada 2 isteri dah sekarang. Jadi kita kurang pun RM800 je lah. Macam tu. Kalau Sebabnya apa dia? Apa Syarafi? sebab tadi kata Tuan Fadil dah terang, lepas tu Puan Sanah pun dah tambah. Saya just nak kata top up bagi cantik sikit lah. Berkenaan dengan isu denda, macam kata Tuan Fadil tadi, dendanya terlampau sedikit. Okey. Dan masyarakat dia memandang kita sebagai peguam ni as lawmaker, pembuat undang-undang. Tapi dia kena faham berkenaan dengan denda yang dikenakan kepada pasangan yang bernikah tanpa kebenaran pihak pendaftar nikah cerai rujuk ni bukan kita orang yang tetapkan. Kita hanya orang kata pelaksana sahaja. Okey, jadi berkenaan dengan denda ni tuan-tuan, sebenarnya pernah diusulkan satu pindaan rang undang-undang RU 355. Cuma dari sudut perbahasan tu saya tak pasti statusnya setakat mana. Sebab yang setakat yang dibaca sebelum ni baru di peringkat orang kata bacaan. Maksudnya baru nak orang kata nak bentang dulu, baru nak present. Dia ibarat dia macam kita masuk kelas, kita baru nak present pada pensyarah. Apa benda yang kita cuba nak bawa. Orang kata kita nak cuba fahamkan ahli parlimen di parlimen untuk faham untuk menyokong dia punya tu. So setakat ni tak tahu lagi apa dia punya dapatan ataupun outcome daripada itu. Cuma daripada pihak kita, macam kita peguam-peguam ni, kita boleh bagi explanation macam ni lah. Kita bagi pengetahuan supaya kena alert lah. Kalau kata bernikah tanpa kebenaran ni, itulah kesan dia. Dari sudut kesahan status nikah tu, kita tak tahu macam mana kesahan wali hakim yang diguna tu. Kadang-kadang macam Tuan Fadil cakap lah, nikah sindiket, Puan Sanah beritahu bernikah sindiket ni maknanya sebab macam saya sendiri, saya pernah ada pengalaman kendalikan dua jenis kes, pengalaman poligami, permohonan poligami dan poligami. Bagi saya, pengesahan poligami, proceeding dia lagi panjang daripada permohonan poligami. Bagi saya setakat ni lah pengalaman saya lah. Saya tak tahulah Tuan Fadil macam mana, tapi Puan Sanah macam mana, tapi yang setakat saya bawa kes berkaitan dengan poligami, permohonan poligami ni kalau kata ada persetujuan ataupun mungkin macam Tuan Fadil kata end up satu kes daripada 10 kes yang isteri fight pun still lagi mudah daripada kes pengesahan poligami. Sebab kes pengesahan poligami ni dia kena lalui siasatan dulu di pejabat agama untuk mengesahkan dia punya perjalanan dia ke pergi ke sana tu mengikut aturan ataupun tidak. Kemudian dah selesai tu baru bawa masuk ke mahkamah. Bila bawa masuk ke mahkamah, macam setengah hakim, kita ni kes-kes kita ni mengikut kepada hakim bicara yang mendengar kes. Okay? So ada setengah hakim tu dia nak saksi daripada sana tu datang. Macam Tuan Fadil bagi tahu lah, ada hakim macam tu. Dia rigid sikit. Dia nak make sure yang orang kata betul ke kau ni pergi bernikah di sana ataupun mungkin kau sekadar nikah sindiket. Kalau nikah sindiket tu yang jadi masalah tu. Dari sudut hukuman tu, kita take back kepada undang-undang kita lah, undang-undang sedia ada kita mengikut negeri-negeri RM1,000 ataupun macam Pahang setakat ni dia dah naikkan semua yang 1,000 tu menjadi 3,000 dah. So semua denda akan jadi 3,000. So limitation kita punya hukuman denda ni tuan-tuan memang setakat itu 356. Selagi mana orang kata RU 355 yang dibawakan oleh ahli parlimen terlibat tu belum diluluskan ataupun dibahaskan ataupun digazetkan menjadi undang-undang, selagi itulah kita akan pegang kepada 356 tu sifir dia lah. So saya mengharapkan yang tuan-tuan yang berada dalam sharing session malam ni jelas apa yang kita cuba sampaikan. Kita bukan nak menggalakkan poligami atau nak mengiyakan tindakan mereka yang bernikah tanpa kebenaran itu sebagai satu tindakan yang betul. Tidak. Tapi kita nak tuan-tuan dan puan-puan faham ada perbezaan di antara permohonan dan juga pengesahan.
Itu yang kita kena fahamkan dulu. Bila kita faham dua benda tu, barulah kita akan, orang kata, yelah kalau kata kau nak poligami. Contoh macam contoh Bella, sebelum baru-baru ni saya dapat satu klien. Dia dia minta pendapat untuk bercerai. Saya tanya kenapa. Dia kata sebab suami dia nak poligami. Dan situasi dia macam Tuan Fadil cerita. Orang kerja ni biasa je, driver. Tuan Fadil punya driver taksi. Tuan Fadil ke Puan Sanah cerita dia, saya tak ingat. Okay, antara tu dia punya statusnya dia ni driver. So bila situasi macam tu, dalam keadaan sekarang ni nak pergi ke luar negara tak boleh, nak pergi ke sempadan tak boleh. Jadi saya cakap kat dia, tak apa puan, kalau suami nak poligami, puan jangan benarkan dia pergi bernikah di luar ataupun dia nikah sedikit, jangan. Puan suruh dia buat permohonan poligami di Mahkamah Tinggi. Saya kata macam tu. Kalau kita fikir logik akal, takkan peguam nak menggalakkan poligami sedangkan dia tahu, dia cerita yang kemampuan suami dia terbatas. Tidak. Saya kata tujuan dia adalah supaya puan boleh bagi tahu pada mahkamah masa permohonan suami itu dibuat, puan cerita pada mahkamah kemampuan suami macam mana. Siapa yang banyak membantu pihak keluarga dalam memastikan makan minum tu cukup. Faham tak? Kita nak bagi mahkamah nampak sebenarnya macam Tuan Fadil terangkan, hakim dia memutuskan apa yang dibentangkan di depan dia. So tu yang saya cuba yakinkan klien tu lah untuk, kalau kata tu tak perlu bercerai, tapi kalau kata puan dah nekat nak bercerai, it's okay kata kan. Tapi kalau puan kata puan nak ajar suami tu supaya berpijak di bumi yang nyata, puan suruhlah dia buat permohonan poligami. Nanti puan ceritalah di depan hakim, kata yang selama ni 7-8 tahun ni pernikahan, sebenarnya puan yang banyak membantu suami. Maknanya suami tu banyak, boleh tuan-tuan boleh cuba bayangkan tak macam mana seorang driver yang bagi duit belanja pada isteri RM50, RM100, masih ada keinginan untuk berpoligami. Bagi saya itu tidak logik. Dan saya katakan macam ni je, orang lelaki ni selagi dia boleh angkut baldi air, dia maknanya dia masih ada nafsu. Itu je. Wallahualam. Okay, so sebenarnya kita dah ada peradukan undang-undang tentang galakkan orang yang membuat nikah sindiket ni. Sebabnya kalau kita tengok dekat Facebook ke, banyak iklan. Cuma pelaksanaan sahaja yang belum diperketatkan ataupun diperkemaskan lah. Sebabnya bila ada demand daripada orang, confirm diorang pun akan tawarkan khidmat diorang tu. Jadi basically bila ada demand dan juga ada penawaran tentang nikah poligami secara sindiket ni pun tidak akan orang kata selesai lah, sebab masih ada lagi mereka ni kan. Jadi kita akan terus kepada soalan-soalan. Maknanya kita ada banyak soalan kat sini. Bella, sebelum ke soalan, saya komen sikit pasal denda lah. Boleh. Soal amount ni kadang-kadang dia tak jadi masalah pun. You letaklah 3,000 ke, sebab maksimum kita 3,000. Letaklah 1,000 ke, 2,000, 3,000. Kadang diorang ni tak ada masalah. So ni pandangan saya secara peribadi lah. Tak tahulah kalau ada yang dalam ni terdiri daripada geng-geng mahkamah ke apa kan. Saya minta maaf dulu. Sebab saya pernah nampak di depan mata sendiri ada hakim yang kenakan hukuman penjara terhadap mereka yang nikah luar negara tanpa kebenaran, berpoligami. So bila kena penjara, tak kisahlah penjara tu berapa hari, janji dia meringkuk kat dalam penjara tu, baru sedar macam mana kesilapannya. Tapi itulah bab kata sesetengah orang pula, bila orang nak kahwin ni kita memang dah tak boleh halang, katanya cinta itu buta. So kadang-kadang bila kita bagi penjara pun mungkin dia sanggup duduk dalam penjara. Wallahualam lah sejauh mana kesanggupan tu. Tapi kalau nak dikira kepada statistik hukuman berkenaan dengan pengesahan nikah poligami ni, sangat sedikit yang dikenakan hukuman penjara ni. So dari sudut pandangan peribadi, mungkin saya menilai kalaulah diketahui bahawa antara hukumannya ini boleh menyebabkan penjara itu pasti, so mungkinlah sedikit sebanyak akan beri kegusaran kepada mereka-mereka yang berhasrat nak kahwin luar negara tanpa kebenaran ni, khususnya dalam pernikahan poligami ni. Tapi itulah,
Antara kekangan lain apa dia? Apabila viral contohnya, kahwin kena penjara 3 hari, kemudian viral, kata mahkamah syariah kejam lah, apalah. So dia memberi tekanan balik kepada hakim-hakim syar'i ni. So saya cerita benda ni sebab pengalaman. Saya pernah bincang dengan bos saya dulu. Saya kata kenapa tak teruskan je dengan penjara sedangkan pernikahan tu dah berlaku banyak kali. Tapi inilah antara bukan ketakutan, kita panggil antara kegusaran lah. Dia orang bimbang menjejaskan nama baik institusi mahkamah. Itu antara sebabnya lah. Tapi apa-apa pun memang denda memang kena main peranan. Tapi buat masa ni untuk yang dikenakan penjara, ada beberapa saja kes lah. Yang selebihnya semua denda. Bahkan denda tu pula ada yang kurang. Tapi banyaknya yang maksimum lah. 1,900, 800. Tapi memang overall, memang kebanyakannya dikenakan denda bayaran. Bukannya dikenakan hukuman penjara. Allahu'alam. Ya, betul. Okay, so basically kalau katalah ada improvement daripada segi denda penjara itu menjadi satu kepastian, mungkin akan para suami ni akan fikir banyak kali lah, okay, nak poligami ataupun tidak. Okay, baik, kita teruskan kepada soalan-soalan. Kita ada banyak soalan ni. Okay, yang pertamanya, nak tanya tuan perihal poligami secara sembunyi. Contoh suami A nikah senyap-senyap, isteri sedia dia tak tahu. Dah 5 tahun dia madukan baru tahu. Siap ada anak lagi. Mohon pencerahan Tuan Syarafi. So jadi Syarafi boleh ni lah komen sikit. Soalan dia berkenaan dengan apa dia tadi? Dia kata bernikah. Okay, dia orang nak nikah tanpa pengetahuan isteri pertama lah. Kemudian dah tahu ada anak. Macam tu. Okay, kalau alright, dia ini situasinya kalau pernikahan itu dijalankan tanpa pengetahuan isteri sedia dia lah. Okay, maksudnya bernikah tanpa kebenaran. Situasinya macam Tuan Fadil cerita tu lah. Alright, kalau kata berlaku situasi begitu dan pihak isteri sedia dia, iaitu isteri yang bernikah secara orang kata sah lah di Malaysia ni, dia ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah kalau dia masih nak kekal dalam perkahwinan, maksudnya dia masih boleh bertahan, kononnya disebabkan bertahan disebabkan anak dan sebagainya. Sebab biasalah isteri-isteri ni dia bila bertahan mesti anak akan menjadi isu dia. Okay. Dia boleh buat beberapa tuntutan di mahkamah syariah. Okay. Antara tuntutan yang boleh dibuat adalah yang pertama, dia boleh menuntut hak diri dia. Okay. Hak diri dia maksudnya kalau kata sebelum ni suami bagi nafkah ataupun duit belanja tu ikut kepada berapa yang nak bagi, kali ni isteri sedia ada ni boleh minta satu amount yang jelas. Maksudnya ditunjuklah kepada mahkamah perbelanjaan sebulan dia berapa, 500, 1,000, 800 dan sebagainya. So inilah orang kata tunjuklah kepada mahkamah, itulah amount belanja keluarga pertama. Biar suami menjawablah di mahkamah nanti tuntutan nafkah diri. Kemudian dari sudut kalau kata pernikahan yang kedua tu dah berdaftar, sebab biasanya pengesahan nikah poligami ni ada setengah negeri dia tidak, orang kata tidak memerlukan kadar isteri pertama. Mungkin Tuan Fadil punya negeri, wilayah atas Selangor dia perlukan sebab dia nak mengesahkan. Okay, macam Pahang dia tak perlu pengesahan untuk pengesahan nikah poligami ni, hanya isteri, wali dengan pihak suami saja. So kalau kata pernikahan sedia ada tu atau pernikahan kedua itu berdaftar, so isteri yang sedia ada, isteri pertama boleh memohon kepada mahkamah untuk dapatkan hak penggiliran lah. Hak penggiliran bermalam dan juga penggiliran makna hari bila rumah sini, hari bila rumah ni dan sebagainya. Dan kalau kata berlaku juga kata pernikahan tu dan pernikahan tu berdaftar, maknanya akhirnya berdaftar lah. Okay. So pihak-pihak ada beli ataupun ada dapatkan harta dalam tempoh perkahwinan. So isteri boleh mohon pengisytiharan harta pencarian. Mintalah seberapa banyak portion yang kita rasakan itu adalah hak kita. Bukan kita minta sebab kita nak membalas dendam, kan. Tapi kita minta
pada mahkamah, itu adalah hak aku dan aku nak jaga hak aku supaya kalau kata berlaku apa-apa kemudian hari kelak, aku dah ada aku punya perintah berkenaan dengan pembahagian harta pencarian. Okay? So tapi andai kata kalau perkahwinan itu kata yelah pihak isteri tu tak sanggup dah nak teruskan perkahwinan tu, dia boleh mohon perceraian di mahkamah, dan kita ada satu peruntukan di bawah Seksyen Fasah berkaitan dengan kalau kata suami tu punya isteri lebih daripada seorang dan tidak berlaku adil lah menurut hukum syarak. So boleh gunakan peruntukan tu untuk membuatkan perkara bercerai. Cuma kebiasaannya Bella, isteri yang dipoligami ni dia tak gunakan peruntukan tu, dia tak gunakan seksyen tu, dia banyak gunakan seksyen ataupun peruntukan yang paling kita rasa sebagai pengamal undang paling biasa kita kendalikan, iaitu suami culas bagi nafkah lebih 3 bulan. Memang dia biasa gunakan isu tu. Sebab dan memang itulah realitinya pun bila perkahwinan pihak-pihak yang membuat pengesahan poligami ni. Memang banyak berlakunya begitu. Dia apa kata, bila dah kahwin, dia mulalah abaikan tu, payah nak maintain 2 kenderaan dalam satu masa. Macam tu. Okay. So maksudnya dah menjawab lah soalan tadi, sama ada terpulang kepada pihak si isteri untuk bertahan ataupun menuntut haknya lah di mahkamah. Okay, seperti mana yang dijelaskan. Okay, soalan seterusnya saya nak tanya. Okay, tadi kita ada terangkan tentang suami tidak mampu tapi hakim lulus poligami sebab isteri bersetuju, supaya itu tidak adil kerana syaratnya suami tidak mampu. So ini saya rasa boleh Abang Saudara Fadil jawablah berkenaan dengan kelulusan poligami di mahkamah syariah berkaitan dengan persetujuan isteri yang sedia ada. Sebelum tu mungkin Puan Hasanah nak jawab ke? Sebab dia ada minta tadi. Puan Hasanah? Boleh. Soalan ni dia lebih kurang macam ada pernah orang tanya tau dengan saya. Dia orang tu tanya, mahkamah ni memang tukang luluskan je ke walaupun suami tak mampu? Okay. Yang ni sebenarnya kita kena tengok balik. Sebab mahkamah ni dia akan mengutamakan soal mafsadah, iaitu risiko daripada maslahah, manfaat. Kalau selalu, sebab tu bila mahkamah panggil isteri dalam urusan permohonan poligami ni, wajar untuk datang. Time tu lah mahkamah akan tanya isteri betul-betul, betul ke suami ni mampu ataupun tidak. Kalau dia mention, contoh macam yang kes yang saya mention yang kedua tu, dia kata dia bayar rumah kelamin setiap bulan. Isteri pertama yang bayar. Jadi nampak kat situ suami ada kelompongan dari segi tidak memberi nafkah tempat tinggal. Jadi kita kena, kalau pihak ni lah yang bertanya ni, dia kena terangkan juga fakta. Betul ke mahkamah telah luluskan? Ataupun memang suami tu dah bernikah di luar dan baru nak sahkan nikah poligami dia kat mahkamah. Itu dua benda berbeza. Ada macam certain case, kalau dalam pengesahan nikah ni, kadang-kadang hakim akan panggil tau. Hakim akan panggil isteri pertama tu sebagai saksi, macam yang Tuan Fadil pernah tanya, pernah maklumkan dulu. Dan ada juga certain case, hakim akan panggil untuk pengesahan nikah kan, hakim akan panggil wali datang untuk tengok pihak-pihak ni. Macam tu. Jadi saya berpendapat untuk soalan ini dia perlu jelaskan lebih lagi. Betul ataupun tidak mahkamah membuat siasatan terhadap isteri dan juga suami. Sebab macam yang saya jelaskan tadi, suami diletakkan beban pembuktian yang berat untuk memenuhi syarat-syarat yang diperuntukkan dalam Seksyen 23 tersebut. Salah satunya adalah membuktikan kemampuan dia. Kalau tengok refer pada kes-kes ni, ada, kalau kita baca lah kes-kes di dalam jurnal hukum pun, mahkamah akan arahkan suami untuk membuat satu surat ikrar untuk listkan liabilities dia, nafkah-nafkah yang perlu dijelaskan kepada isteri pertama, anak-anak dia, tanggungan dia, bakal isteri yang kedua, dan juga kos kediaman,
giliran bermalam macam mana, semua tu hakim akan tengok. Jadi, bagi pendapat saya, peruntukan undang-undang telah ada. Mahkamah memang akan menjaga hak-hak para isteri ni. Kalau tidak mampu, agak sukarlah untuk mahkamah akan meluluskannya. Wallahualam. Saya tambah sikit. Boleh. Kena faham permohonan poligami dengan pengesahan nikah poligami, bab kata Puan Hasanah tadilah. So, saya sentuh pasal permohonan poligami ni. Kalau soalan tu ditujukan berkenaan dengan permohonan poligami, memang mahkamah ni luluskan je ke tanpa usul periksa? Benda tu memang tidak lah. Mahkamah akan siasat. Cumanya, dia jadi ralat ataupun dia jadi kesal apabila mahkamah siasat berkenaan dengan isu kemampuan dan juga berkenaan dengan isu patut ke tak patut suami ni berpoligami. So, siasatan tu nanti, flow dia, lepas mahkamah akan tanya suami, mahkamah akan tanya isteri. Dekat sinilah yang saya cakap tadi daripada awal, bahawa siasatan ke atas isteri ni sangat memberi, sangat memainkan peranan terhadap penentuan sama ada kes tu wajar diluluskan ke tidak. So, kalau si isteri itu sendiri cakap, ya, Yang Arif, suami saya mampu. Tapi dalam hati tak setuju. Tapi mulutnya kata lain. Lepas tu, bila Yang Arif tanya, nafkah isteri cukup ke ni? Banyak ni. Lepas tu, dia jawab, cukup, Ya Arif. InsyaAllah cukup. Tapi dalam hati kata lain. So, kat sini, dia jadi satu permasalahan baru yang perlu kita perbaiki balik. Sebab apabila si isteri sedia ada tak bersetuju, so jangan kerana bimbangkan kemarahan suami ataupun risau suami akan dingin selepas itu, dia sanggup untuk menipu ataupun dia sanggup untuk melawan fitrah dia untuk bersetuju sedangkan dia tak bersetuju. Sebab apabila ada persetujuan bersama ni menunjukkan bahawa isteri ini redha dengan permohonan dan juga tuntutan suami. Kat sinilah yang menjadi permasalahan yang banyak berlaku di mahkamah. Bukannya mahkamah senang saja lulus, tidak. Mahkamah siasat macam biasa. Macam yang Puan Hasanah bincang tadi, kita siasat kemampuan. Tapi lepas siasat suami, mahkamah akan siasat isteri. So bila isteri mengiyakan apa yang diperkatakan oleh suami, tidak membantah, malah setuju, so apa lagi yang perlu nak dipetikaikan kat situ? Itu dari sudut teknikal lah, apa yang melibatkan permohonan poligami. Dari sudut pengesahan nikah poligami, kita tak bincang berkenaan dengan kemampuan. Kita bincang berkenaan sama ada perkahwinan yang telah berlaku di luar negara itu sah atau tidak. Tapi adalah inisiatif daripada mahkamah apabila ada beberapa hakim syar'i yang memegang kaedah dari sudut maslahah ini. Dia melihat bahawa pengesahan nikah poligami ini perlu ada keadilan juga kepada isteri sedia ada. Kat sinilah suka saya nak bagi tahu juga, saya cerita pengalaman. Dulu ada satu hakim di wilayah ni. Bagus, saya pujilah inisiatif dia, yang mana-mana kes pengesahan nikah poligami, dia akan mewajibkan isteri pertama ataupun isteri sedia ada hadir ke mahkamah untuk diambil keterangan berkenaan dengan kemampuan dan sebagainya. So kat sinilah yang menjadi ketakutan para suami. Sebab tujuan mereka kahwin di luar negara ni sebab tak nak isteri pertama ataupun isteri sedia ada tahu. Tapi bila mahkamah sendiri minta panggil, dia jadi jam sekejap. So menyebabkan banyaklah yang sangkut, menyebabkan banyak yang tak dapat nak bawa isteri pertama sebab takut. So tapi yang jadi masalahnya pula, hakim yang bagus ni, tu yang masalahnya, dapat aduan daripada klien. So suami-suami yang tak berpuas hati ni, dia buat aduan. Bila buat aduan, kena transfer, terus tak jadi hakim. Nampak? Kita mahkamah ada inisiatif, undang-undang ada inisiatif untuk bantu, untuk menegakkan keadilan. Tapi tengoklah bila dah jadi macam gini, terus kena transfer. Yang kesalnya jadi kena transfer tak jadi hakim, jadi pegawai biasa. Tu yang kesian lah, padahal dia membantu. So pengesahan nikah poligami ni kita tak bincang berkenaan dengan kemampuan sebenarnya. Kita bincang sama ada pernikahan itu sah atau tidak. Cuma atas inisiatif hakim syar'i dan beberapa juga hakim syar'i di mahkamah,
atas dasar keadilan terhadap isteri sedia ada, dia minta isteri pertama dan isteri sedia ada ini hadir. Tapi itulah tak disukai oleh kebanyakan suami. Itulah pahit Itulah realitinya lah. pahit manis realiti dekat mahkamah berkaitan dengan isu ni lah. Okey, so saya harap jawapan-jawapan itu telah menjawab persoalan tadi. Kita refer ke soalan lain. Dia kata, "Salam Cik Syarafi, saya ingin bertanya pendapat. Apa hukum sekiranya suami dan isteri ini ada buat perjanjian dengan isteri pertama? Selepas suaminya bernikah, apa-apa yang terjadi, isteri pertama diutamakan. Pertanyaan saya, bolehkah perkara ini terjadi?" Okey, Syarafi boleh jawab? Boleh ke tak? Dia punya soalan dia agak berat sebenarnya sebab dia minta hukum. Ya, hukum. Dia kena, saya rasa mungkin dia kena betulkan sikit kot soalan dia, sebab kenangan hukum ni dia kena tanya pada mufti sebenarnya, sebab kita bukan orang yang selayaknya untuk mengeluarkan hukum. Cuma apa yang kita boleh nasihatkan berkenaan dengan isu perjanjian. Okey, sekiranya suami ni ada buat perjanjian dengan isteri pertama, selepas suami bernikah, apa-apa yang terjadi pada isteri pertama diutamakan. Okey, ini lebih kurang macam perjanjian dalam perkahwinan lah. Okey, dia more kepada kalau mungkin perjanjian tu ada diselitkan dengan mungkin satu lafaz. Contohlah, dia lebih kepada macam taklid punya ni lah kot, taklid punya lafaz kot. Cuma kena tengok lah apa terma dia punya perjanjian tu, ada ataupun tidak. Kalau kata disebabkan kalau saya melebihkan isteri kedua, maka tertalaklah isteri saya, tu mungkin kita boleh kata lafaz taklid lah. Cuma kalau dia kata sekadar buat perjanjian macam tu saja, dan perjanjian tu pun tidak di-endorse di mahkamah, maknanya itu hanya mengikat pihak-pihak. Maksudnya tidaklah sampai kata nak diambil tindakan oleh pihak mahkamah tu, tidaklah kan, macam tu lah. So saya rasa bagi saya tak ada masalah pun kalau nak buat perjanjian tu. Cuma tengok macam mana suami tu sendiri nak nak mengimplementkan apa yang dijanjikan. Sebab saya lelaki, Tuan Fadil lelaki. Kita lelaki, kita tahu dah. Kalau kita nak langgar benda tu pun, kita langgar juga. Maknanya benda tu dia end up-nya atas kepada suami tu sendiri. Macam tu lah, bertanggungjawab ataupun tidak. Sebab itulah di awal perkongsian kita tadi, macam Bella bagi tahulah di awal perkongsian kita tadi, kita terangkan tentang tanggungjawab dulu sebagai seorang suami. Itu yang kita kena tekankan dan kita kena fahamkan dulu. So kalau dia buat perjanjian tu, maksudnya ialah dari sudut secure-nya, mungkin dia tak secure lah dari sudut tanggungjawab sebagai seorang suami. Macam tu lah kot. Mungkin speaker lain boleh tambah daripada jawapan tu. Tuan Fadil atau Puan Sanah. Berkaitan dengan hukum bukan bidang kuasa kita ya. Cuma untuk berkaitan dengan yang itu, mengutamakan isteri pertama dahulu, better dia tak payah poligami. Dia kena berlaku adil dari segi keutamaan tu. Kadang-kadang ada juga certain case, dia janji dengan isteri pertama, saya akan utamakan awak. Lepas tu dia pergi isteri kedua, saya utamakan awak juga. Dia yang akan jadi pening nanti suami itu sendiri ya. Itu saja respon saya. Okay, so basically isu poligami ni kita akan lebih kepada isu adil lah sebenarnya kan. So kalau rasa tak mampu ataupun tak adil, lebih baik tidak untuk melakukan poligami ni. Okey, seterusnya kita ada soalan. Contohnya kalau isteri tak setuju, perlu tak ada peguam yang wakilkan si isteri untuk lalui perbicaraan? Apa pandangan speaker? Perlu tidak ada peguam ni? Berkenaan keperluan ataupun tidak, bagi saya soalan sebenarnya dia akan berbalik kepada kita punya kemampuan. Okay, kalau kata kita mampu untuk peguam, so betternya biar ada peguam yang assign, sebab at least peguam boleh pandu kita untuk berterangkan apa hak kita kalau kata poligami itu berlaku, ataupun apa haknya yang boleh dipertahankan di mahkamah. Tapi kalau kata kemampuannya kurang, bagi saya tetap boleh juga lantik peguam, sebab kita pun ada peguam kerajaan daripada JBG. Cuma kena faham lah, bila kes-kes yang melibatkan peguam kerajaan ni, dia kena kata
kata kena beratur sikit lah, kena ikut giliran sikit macam tu lah. Wallahualam. Okay, so dia refer jugalah, okay, ikut kepada kemampuan lah, perlu ya ataupun tidak. Okay, saya mengalu-alukan, okay, kita ada dalam banyak-banyak listener kita ada seorang penolong pendaftar iaitu Tuan Mustafa Amri, okay. So mungkin boleh mendengar orang kata tentang isu poligami ni lah di space kita pada hari ini. Okay, seterusnya kita akan kepada soalan kejap ya, sebab ada banyak sangat soalan. Okay. Ada tak sebarang pre-screening sebelum permohonan dibawa ke mahkamah? Sebab maybe boleh settlekan isu pihak-pihak terutama isteri tak nak datang ke mahkamah yang panel cakap tadi. Okey. Dan soalan yang kedua, bagi panelis, poligami bermasalah atau lelaki yang bermasalah? Okay, jadi saya minta ataupun saya mohonlah panelis lelaki untuk jawab. Sebab dia terus direct kepada panel lelaki kita ni. Saya akan beritahu Fadil dulu. Saya Kan explain saya sikit lah. tambah dia betul. Soalan tu cantik. Saya suka sebab tu antara cadangan yang kita boleh bangkitkan berkenaan dengan pre-screening. Sebab hakikatnya untuk permohonan poligami tak ada pre-screening. Sebab dia lebih kepada permohonan biasa. Apabila suami tu rasa dia nak berpoligami, dia filekan kes tu di mahkamah. So tak ada pre-screening. Tapi untuk pengesahan nikah poligami, ada pre-screening yang mana pihak-pihak kena ke pejabat agama untuk melalui siasatan dahulu. Kita panggil laporan 4P. So, diorang kena dapatkan dulu laporan hasil siasatan daripada penolong pendaftar nikah cerai rujuk. So, laporan tu baru dibawa ke mahkamah untuk dibenarkan didaftar. So, kalau tanya saya untuk permohonan poligami ada pre-screening ke tak? Tak ada. Dan ini antara cadangan yang kita pernah utarakan untuk diimplementasikan di mahkamah. Dan yang kedua, berkenaan dengan soalan poligami bermasalah atau lelaki yang bermasalah, saya tak pasti kalau saya terlalu lantang dibenarkan ke tidak di sini, tapi saya mengambil jalan untuk bagi cadangan bahawa pelaksanaan terhadap poligami ni yang dilihat bermasalah. Ada beberapa perkara yang mungkin pasangan dan juga pihak-pihak kena bermuhasabah. Apa punca kepada poligami, apa yang menyebabkan berlakunya poligami, dan saya tak nafikan antara faktor utama poligami ni juga disebabkan lelaki yang bermasalah. Yang itu pun kita tak nafikan. Cuma saya melihat pelaksanaan poligami ni yang perlu diperbetulkan terlebih dahulu. Mungkin Syarafi ada nak tambah. Saya rasa jawapan Tuan Fadil dah very crystal clear, sangat tepat dan juga complete. Cuma bagi saya lah, poligami tu tak ada masalah pun sebenarnya. Dia yang bermasalah ialah orang yang nak melaksanakan poligami tu, macam Tuan Fadil ceritalah. Sebab poligami tu memang diwujudkan untuk dalam keadaan-keadaan yang tertentu dan bukan semua orang boleh berpoligami. Okey, cuma orang yang nak melaksanakan tu yang biasanya bermasalah. Tu yang kita kata tu, biasanya orang yang bermasalah ni lah yang akan menyebabkan masyarakat memandang, orang kata, poligami itu sebagai satu benda yang perlu di-abolish ataupun perlu dihapuskan terus. Sedangkan dia kena tengok persyaratan poligami itu sebenarnya untuk apa. Okey. Zaman sekarang kita tak boleh nak fikir gunakan logik akal semata-mata. Ada benda yang kita boleh fikir dengan logik akal, ada benda yang kita kena berbalik kepada hukum syarak dan juga Al-Quran yang telah dikeluarkan sejak beribu tahun dahulu lagi. Wallahualam. Okey, so tidaklah saya apa yang saya katakan selepas ni mungkin agak inilah, mungkin kita tahu ada kelompongan daripada segi pentadbiran, okey, tentang permohonan poligami ni. Maka ada setengah ini dia mengambil kesempatan melakukan nikah secara sindiket poligami ini tanpa kebenaran. Mungkin itu yang perlu kita peguam ataupun orang awam sedar. Sebenarnya undang-undang ni dah ada. Cuma mungkin ada kelompongan, ada lakonan, mereka berhelah. Okey, orang kata ikut nafsu, cherry picking. Okey, ini untuk kita boleh settlekan. Macam tu. So,
Kita teruskan kepada soalan lain lah masa mencemburui kita. Okay. Salam nak tanya. Sekejap Okay. Boleh atau tidak kita check seseorang lelaki itu ada berapa isteri? Sebab ada kes-kes isteri first yang tak tahu dia dimadukan ni, dia dimadukan. Dan juga boleh tak kalau wanita yang single, boleh ke check lelaki tu dah kahwin ke belum? Kalau boleh, bagaimana? Okay. So, siapa yang nak Saya jawab? jawab sikit lah. Boleh. Nak semak, ada dua cara. Saya bagi cara terus ni. Pertama, kalau kita beranggapan bahawa dia berpoligami dengan kebenaran mahkamah, so cara dia mudah je. Pergi je dekat mahkamah syariah yang berdekatan, just bagi nombor kad pengenalan untuk kita semak status ataupun history pemfailan, sejarah pemfailan. Kalau ada dibuat pemfailan berkenaan dengan kebenaran berpoligami. Cumanya kena ingat setiap mahkamah sistemnya berbeza-beza. Bukan setiap mahkamah, setiap negeri sistemnya berbeza-beza. So kalau kata cek satu negeri itu tak ada dalam rekod, boleh jadi dekat negeri lain ada rekodnya. So apa yang saya boleh bagi tahu secara umum, kalau you nak cek, you pergi je mahkamah untuk tengok ada ke tidak. Tapi kena ingatlah sama ada permintaan tu dilayan atau tak dilayan, itu Wallahualam, terpulang kepada kaunter pendaftaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, boleh juga buat semakan. Tapi saya tak pasti semakan tu dilayan atau tak dilayan. Dibuat terus di pejabat agama untuk kita nak tahu berkenaan dengan status lelaki ni telah berkahwin ataupun tidak. Tapi dia mempunyai kesan yang sama macam mahkamah juga tadi, iaitu setiap negeri sistemnya berbeza-beza. Boleh jadi kalau rekodnya tak ada di satu negeri itu, mungkin di negeri lain ada rekodnya. So kita ada sistem yang cover semua, tapi terpulang atas pegawai yang bertugas di kaunter semakan ataupun kaunter pendaftaran tu. Dan untuk berkenaan dengan mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan dan juga pendengar boleh juga buat semakan secara online di website Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kat situ boleh masukkan IC. Kat situ nanti dia akan keluarlah apa rekod-rekod pemfailan yang pernah difailkan. So keyword dia kalau nak tahu ada ke tidak pemfailan berkenaan dengan kebenaran poligami, dia ada nombor kod kes dia. Catatlah kalau nak catat, nombor kod kes dia 011. Ataupun kalau nak tengok dia ni pernah bernikah di luar negara, kemudian buat pengesahan nikah di mahkamah, kat sini ada dua kod kes dia, 010 merujuk kepada pengesahan nikah biasa, ataupun 012 merujuk kepada pengesahan nikah poligami. So kalau rasa nak check status kes, terus masuk website JKSM, masukkan nombor IC dan dia akan go through satu Malaysia. Tak perlu, kalau ini lebih mudah lah, tak perlu nak ke mahkamah. Tapi kalau nak check sama ada telah didaftarkan ke belum perkahwinan tu, yang itu melibatkan pejabat agama. So kena, setahu saya pejabat agama tak ada boleh check online. Tapi kalau ada, mungkin boleh cuba. Tapi apa yang kita buat biasa, kita pergi terus ke kaunter pejabat agama dan kita buat semakan di situ. Itu sajalah. Mungkin Tuan Syarafi ada nak tambah? Tak ada. Soalan tu sudah Tuan Fadil dah jelaskan dengan clear. Mungkin boleh go through to next soalan kot. Bella. Sekejap, nak tambah. Okay. Okay. Sana, tambah. Kalau dari sudut Tuan Fadil tu, dari segi institusi yang berautoriti macam mahkamah dan pejabat agama, bagi yang luar daripada institusi tersebut, maybe pihak yang macam nak sesuai kenal dengan bakal suami ni, better cuba untuk selidik background dia dengan kawan-kawan dia ke, family dia ke, macam mana. Itu pun boleh juga untuk mengenal pasti dia ni pernah berkahwin ataupun dah berkahwin,
ataupun tidak. Macam tu. Kadang-kadang ada macam certain client bila dah kahwin baru tahu yang dia ni isteri kedua. Bila tanya selidik-selidik, rupanya dia tak pernah tanya pun background suami dia tu macam mana. Kalau tanya pun, suami tu pun banyak berhelah, banyak yang macam mengelak daripada menjawab soalan. Jadi kita pun renung-renungkan dan selamatlah untuk sentiasa berhati-hati ya. Gitu. So basically setiap orang ataupun orang setiap ni kena ada usaha lah, dia sendiri kena tanya kan, supaya dia tak nak berlakunya dah dapat tahu tu benda isteri kedua. Okay, soalan lain saya nak tanya, boleh tak Tuan share the relevance of polygamy according to cases yang Tuan handle? Maksudnya dia nak kita bagi pendapat relevan ke tak poligami ni mengikutkan kepada kes-kes yang kita dah handle lah. So saya mulakan dengan Tuan Syarafi dulu. Right. Apa pandangan Tuan Syarafi? Dari sudut pandang saya sebagai orang yang pernah, kita semua pernah kendalikan kes di mahkamah. Mungkin pandangan saya berbeza sedikit lah dengan Tuan Fadil dengan Puan Hasanah, atau mungkin Bella sendirilah. Dari sudut pandang saya merasakan yang kerelevanan itu mengikut kepada situasi dan keadaan pihak yang nak berpoligami. Contoh macam kes yang saya kendalikan, suami tu berpoligami, dia bukan poligami dengan anak dara. Dia berpoligami dengan janda kematian suami. Okay. Dan janda tu ada anak. So maknanya dari sudut relevannya bagi saya wajarlah. Maksudnya dia tidaklah mencari anak dara, mencari orang kata fresh grad. Dia cari yang dah grad. So dia nak mungkin daripada sudut niat dia nak bantu janda tu sendirilah. Sebab janda tu pun bukannya tak kerja, tapi dia tak perlukan duit orang kata wife dia tu. Dia just nak orang kata membantu dari sudut memberi kasih sayang yang sewajarnya sebagai suami lah. Okay, dari sudut lain saya nampak kerelevanan ni dia fleksibel. Maksudnya dia tidaklah orang kata statik. Mungkin sudut pandang Tuan Fadil dengan Puan Hasanah mungkin boleh membantu sikit sebanyak lah. Sebab dari sudut saya tengok masih relevan dan tidak ada salahnya untuk poligami bila kita tahu apa tujuan utama kita nak berpoligami itu sendiri. Wallahualam. Okay, speaker lain boleh tambah? Saya tambah sikit. Poligami ni dia aturan daripada salah satu hukum syarak. So kalau soalan tu tanya relevan ke tak relevan, saya kena cakap relevan lah. Sebab kita berbicara berkenaan dengan hukum syarak. So kat mana hikmahnya, Wallahualam. Tuhan saja yang tahu. Cuma kalau soalan tu ditanya pada saya, wajar ke tak wajar untuk seseorang itu berpoligami? Yes. Kat situ baru kita bincang. Sama ada orang yang memohon ini, dia wajar ke tak wajar untuk berpoligami. So kalau berbalik kepada situasi yang Tuan Syarafi cerita tadi, kita mungkin lihat dari sudut positifnya wajarlah. Mungkin nak membantu isteri yang telah kematian suami. Tapi kalau kata pelaksanaan poligami tu didasari hanya semata-mata kerana nak hubungan kelamin ataupun hawa nafsu sahaja. So kat situ saya rasa masing-masing dah boleh nilai wajar ke tak wajar untuk orang itu diberikan ataupun orang itu melaksanakan poligami. Baik, Allahualam. So, Hasanah ada nak tambah sikit? Tambah sikit je. Saya Okay. bersetuju dengan Tuan Syarafi dan juga Tuan Fadil. Poligami ni adalah hukum syarak yang ditetapkan oleh Allah. Allah faham kapasiti makhluk-makhluk dia tu macam mana, terutamanya lelaki. Poligami ni memang dah lengkap, dah okey. Yang tak okeynya adalah makhluk tu sendiri. Lelaki tu sendiri. Macam mana dia nak menguruskan poligami tersebut. Sebab perkahwinan ni adalah untuk kita mendapatkan rahmat Allah tau. Alamak, jadi ustazah kejap pula kat sini. Tapi tak apa. ustazah kot. Tapi kita nak jelaskan, poligami ni dia memang sentiasa relevan. Bagi pendapat saya dia memang sentiasa relevan. Walaupun saya wanita, tapi disebabkan dia adalah hukum syarak yang ditetapkan, dia memang relevan. Disebabkan tu dia ada hukum syarak dan juga ada undang-undang yang
yang ada di mahkamah untuk menjaga kebajikan semua orang. Jadi bila ada pihak-pihak mengatakan poligami ni tak relevan, poligami ni perlu di-abolish, saya tak bersetuju di situ, kerana yang salah, yang menyebabkan poligami ni nampak teruk adalah pihak-pihak inilah, pihak-pihak inilah, bukannya sistem poligami tersebut. Itu Okay, so basically kalau tanya saya pula berkenaan dengan isu poligami ini, semuanya juga kepada pihak suami lah. Seperti mana saya terangkan pada awal tadi, hukum poligami ini adalah sunnah. Tapi dia boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi harus mengikut kepada keadaan tertentu. Jadi sebagai seorang yang nak memulakan poligami itu sendiri, dia kena tahulah kapasiti dia sebagai seorang suami ini, mampu ke tidak dia berlaku adil, mampu atau tidak dia melaksanakan pensyariatan poligami ini dengan sebaiknya lah. So kalau tanya saya juga, okay, pendapat saya is still relevant sebab mungkin ada orang yang mampu untuk poligami dan dia mampu untuk membahagikan orang kata tuntutan poligami itu sendiri. So why not kan? Cumanya isu kat sini bila orang yang tidak mampu dan juga berhelah menggunakan kelompokan yang ada dalam sistem kita itu sendiri menyebabkan ataupun menunjukkan poligami itu tidak indah seperti mana yang telah disyariatkan dalam Islam. Okey, jadi kita tak banyak masa. Sebenarnya tinggal berapa mas, tinggal setengah jam je. Jadi saya rasa sudah cukup segala soalan. Okey. Dan saya mohonlah untuk speaker-speaker kita buat rumusan kali terakhir tentang tajuk kita, poligami mana silapnya. Jadi saya mulakan dengan Tuan Syarafi dulu. Apa dia Bella? Saya punya line tadi kesimpulan dah ngantuk. Kesimpulan. Sorry. Dah ngantuk. Bukan. Sebab saya punya line dia jadi macam sekat-sekat suara Bella tadi. So dia alright. So dari sudut kesimpulan, secara kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu faham bahawa permohonan poligami itu adalah satu permohonan yang berbeza dan pengesahan poligami itu satu permohonan yang berbeza dan proceeding bagi kedua-dua kes ini adalah berbeza, yang mana dapatan daripada kedua-dua kes ini seperti mana kita tahu pengakhirannya pihak-pihak tetap berkahwin lebih daripada seorang. Okay, cuma kita kena letakkan dalam fikiran kita, jangan kita menyalahkan poligami itu sendiri. Sedangkan yang bermasalah bukanlah poligami itu, tapi pihak yang cuba untuk melaksanakan poligami itu, which is bukan mahkamah. Sebab kita undang-undang kita dah buat, membuat untuk menjaga kemaslahatan pihak-pihak. Tapi pihak yang terlibat, which is suami, isteri dan juga wali yang nak menikahkan anak mereka dengan suami orang itulah. Okay, so bagi saya kalau kata kita seorang suami yang bertanggungjawab dan kita memang suami yang orang kata menjalankan tanggungjawab sebenarnya mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, bagi saya kalau tak perlu ataupun tidak ada kemampuan untuk poligami, tak perlulah untuk kita poligami. Sebab poligami ni kita kena faham tanggungjawab dia sangat berat. Kita nak jaga satu kapal pun dah orang kata terhuyung hayang, ini kan pula kita nak jaga dua kapal. Macam mana kita nak yalah, jangan kita comparekan ala Nabi dulu boleh, kita takkan tak boleh. Tidak. Nabi dia lain keadaan dia special, dia istimewa. Sebab tu dia Nabi, kita bukan Nabi. Jadi kita ni manusia biasa, berpijaklah di bumi yang nyata, tengok poket, tengok keadaan, tengok diri sendiri. Kalau seluar dalam pun isteri juga yang tolong belikan, orang kata cukup bulan isteri tolong belikan seluar dalam, hentikanlah perasaan nak berpoligami tu. Sebab poligami ni cakap memang sedap Bella, kita memang sedap, poligami memang sedap kita cakap, tapi nak laksanakan tu kita akan rasa ya Allah sangatlah berat. Sebab akhirat esok kita kena tanya balik, kita ni adil ke tidak dengan apa. Yelah sekarang memang kita cakap sedap, dalam kubur dekat akhirat nanti kita nak jawab apa depan Tuhan. So kena fikir baik-baik lah. Fikirkan dengan sebaik mungkin kalau kata daripada isteri-isteri di luar sana yang merasakan dianiaya. Maknanya kata saya teranaya disebabkan poligami ni. Jangan takut untuk step up atau keluar daripada perkahwinan tu. Bukan maksud saya bercerai, tidak. Maksudnya tuntutlah hak diri yang perempuan boleh tuntut, seperti mana yang telah kita bincangkan sebentar tadi lah. Dapatkan pandangan dan nasihat daripada mereka yang sepatutnya untuk tahu apa
step-step yang perlu kita buat kalau kata nak kekal dalam perkahwinan ataupun nak keluar dalam perkahwinan tu sendiri. So saya rasa tu je kot. Terima kasih saya ucapkan kepada semua speaker-speaker dan juga moderator atas discussion kita malam ni lah. Saya serahkan kepada moderator. Jangan tak habis lagi. Okay. Okey. Kita ada satu soalan yang saya kira soalan terakhir lah. Okey, tanya, ada tak diskusi berkenaan dengan tanggungjawab isteri dalam poligami? Tu siapa nak jawab tu? Fadil, boleh? Saya rasa Tuan Badil lah. Lepas tu dia terus buat closing dia lah. Boleh. Okey, terus. Diskusi pasal tanggungjawab isteri dalam poligami ni, tipulah kalau saya kata tak ada diskusi tu. Diskusi tu ada. Cuma untuk kita buat penekanan, saya nampak kita banyak berbicara tentang tanggungjawab suami di dalam poligami. Sebab in the first place, kita akan ada persoalan. Kenapa nak kena berpoligami? So sebab itulah membawa kepada perbincangan yang banyak dan juga hangat. Kenapa perlu dibincangkan berkenaan dengan tanggungjawab suami dalam poligami? So kalau tanya ada ke tidak diskusi berkenaan dengan tanggungjawab isteri dalam poligami, ada. In fact, kad pejabat agama pun ada diberi penerangan dalam sesi kaunseling dan juga jawatan kuasa pendamai. Cuma mungkin dari sudut zahiriahnya, saya ataupun pendengar-pendengar dan juga yang bertanya soalan ni mungkin tak kerap nampak perbincangan-perbincangan itu naik di mana-mana social media. Tapi hakikatnya ada. So kesimpulan sementara yang saya nak buat ni, saya nak bagi tahu pada pendengar bahawa pelaksanaan berkenaan dengan poligami ni kita telah ada undang-undang dari sudut peruntukan. Dari sudut peruntukan tu kalau kita lihat memang kita boleh nampak bahawa permohonan poligami ni susah kalau kita nak luluskan, kalau kita nak bincang dari sudut kemampuan. Tapi realitinya macam yang saya bagi tahu tadi, dari sudut penguatkuasaan memang sangat kurang. Tambah-tambah melibatkan pengesahan nikah poligami. Jadi ada beberapa cadangan yang saya cuba nak cadangkan. Antaranya kalau kita lihat flow kepada pengesahan nikah, kebanyakannya yang berlaku sekarang ni, pihak-pihak akan pergi bernikah dahulu di pejabat agama. Baru mereka ke pejabat konsulat Malaysia di Songkla untuk dapatkan pengesahan. Nanti diorang akan cop satu surat dan pejabat konsulat tu akan keluarkan satu surat mengesahkan bahawa pihak ni dengan pihak ni telah bernikah di pejabat agama Islam bla bla bla. Kemudian baru dia pergi mahkamah. So why not kita try twist flow tu. Instead of bawa pihak-pihak ni terus kahwin, why not pre-screening tu dibuat di pejabat kedutaan. So cuma hakikatnya kita kena minta bantuan di pejabat kedutaan lah. Soalnya nak ke mereka tambah kerja? Itu satu. So dari sudut penguatkuasaan kita banyak perlu kepada penambahbaikan. Dari sudut peruntukan, tipu kalau tak perlu pada penambahbaikan. Cuma saya boleh katakan telah ada peruntukan dan yang peruntukan sedia ada ni juga telah ketat. Cuma dari sudut penguatkuasaan saja yang perlu diperbaiki. So overall, berbalik semula kepada tajuk poligami ni, mana silapnya? Saya punya point, kesilapan yang banyak berlaku ni dari sudut penguatkuasaan dan juga pelaksanaan terhadap poligami ni. Yang mana nasihat saya kepada pihak-pihak, baik mangsa ataupun bakal dimadukan, kena bermuhasabah dirilah. Fight for your rights, and then kalau perlu untuk bangkit, tak bersetuju, bangkitlah tak bersetuju. Janganlah rela dan redha. Sebab benda ni semua akan memberi kesan kepada masa akan datang. Tambah-tambah lagi melibatkan kebahagiaan pasangan masing-masing. Baik, itu saja. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Puan Hasanah, boleh simpulkan berkenaan tajuk kita pada hari ini? Okay, terima kasih Bella. Sebelum tu, saya ada orang tanya dengan saya, apa beza curang dengan poligami? Okay. Kalau curang ni, dia adalah satu ikatan yang tidak sah. Dia adalah satu penipuan yang dilakukan
kepada pasangan kita yang sah. Dan poligami pula adalah satu ikatan yang sah dan yang diakad nikahkan. Itu beza dia. Itu beza dia. Sebab kalau curang ni, contohlah curang ni kita boleh skandal dengan siapa-siapa je pun. Itu yang tidak bagus lah. Jadi bila orang kata poligami ni tak relevan, perlu di-abolish. Jadi kalau macam tu, macam mana dengan yang para orang yang nak buat skandal, orang yang nak curang tu, dia akan lagi teruk lagi berlaku. Banyak maksiat lagi berlaku di situ. Poligami pula adalah satu sistem yang mengangkat para isteri. Diorang mendapat hak yang sama dengan isteri yang pertama. Cumanya pihak suami tu je lah yang perlu berlaku adil kepada para isteri dia. Dia itu yang patut dijelaskan kepada para masyarakat sekarang ni. Sebab mereka nampak macam, sebab saya pernah buat posting berkenaan dengan homewrecker. Poligami. Homewrecker, okay. Yang perampas ni, rumah tangga. Lepas tu diorang kata, lepas tu diorang putar belikkan lah posting saya. Kata, awak ni anti poligami. Bukan. Benda tu berbeza tau. Bukan macam tu. Jadi, kita kena faham poligami tu macam mana, dengan berlaku curang tu macam mana. Okay? So, Islam hanya mengharuskan poligami ni, dia mengharuskan je tau, bukan mewajibkan. Yang mewajibkan adalah memberi keadilan dari segi semua aspek. Makanan, tempat tinggal, kasih sayang, keadilan kepada para isteri. Kalau awal-awal lagi dah menipu isteri pertama, datang dari mana keberkatan dalam perkahwinan tersebut? Jadi jawab dengan tentang tajuk space kita malam ini. Mana silapnya? Silapnya pada manusia itu sendiri, bukan daripada hukum Allah. Wallahualam. Okay, so basically saya percaya ke speaker-speaker semua bersetujulah bahawa hukum poligami ini sudah termaktub. Cuma cara pelaksanaannya yang kadang-kadang membuatkan orang merasakan poligami ini adalah satu susah lah nak mohon kat mahkamah ni. Sebab apa? Nak kena lihat kepada kemampuan, nak tengok kepada keadilan dan sebagainya. Dan mereka yang tahu tu mengambil jalan mudah, dengan cari ejen-ejen yang dekat luar sana untuk menguruskan nikah mereka secara sindikat lah dan sebagainya. Jadi saya rasa pada malam ini sudah cukup kita berdiskusi tentang topik poligami di mana silapnya ni, dan saya percaya kepada rakan-rakan dan juga listener-listener dapat sedikit manfaat dan kita sebarkan manfaat ini kepada orang lain supaya mereka tahu dan mereka ambil maklum dan cakna tentang memang adanya kelompongan sedikit daripada sudut perundangan, tapi itu tidaklah memusnahkan ataupun orang kata menjadikan hukum poligami itu tidak menjadi sepatutnya lah. Macam itulah. So jadi saya kira sudah cukup di sini diskusi kita pada malam ini, dan saya harap ada orang kata malam ini dapat memberi manfaat dan moga-moga dapat menjelaskan sebersedikit tentang isu ataupun beberapa perkara yang menjadi hangatlah dekat Twitter berkenaan nak abolish tentang sistem poligami, tentang poligami itu orang kata mahkamah tidak melihat penerimaan ataupun permohonan lulus poligami itu bagaimana dan sebagainya lah. So dengan adanya Twitter space kita pada malam ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada anda semua tentang bagaimana mahkamah syariah ini menguruskan ataupun melihat ataupun meluluskan permohonan poligami ini di mahkamah syariah. Okay, jadi sudah cukup di sinilah. Okay, speaker-speaker semua ada apa nak tambah ke? Tak ada nak tambah. So terima kasih diucapkan kepada semua listener kita. Alhamdulillah. Okay, jadi saya tutup lah. Syarafi ada program lain ke? Ada program lain nak diwawakan? Program lain mungkin kita akan rangka dari masa ke semasa. So kepada yang dah pernah join kita punya sharing session, mungkin next time program kita akan buat lagi.
Kita akan jemput lagi speaker-speaker yang berkaliber. Contoh macam Puan Mira Syam pun ada. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Mira. Puan Saidah pun ada. Puan Quratul Aini pun ada. Right. So nanti kita akan cuba propose mereka-mereka ni untuk tajuk-tajuk yang akan datang lah insyaAllah. Alright. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay. Terima kasih semua. Alright. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.